Dia takut bukan sekadar untuk jadi ustaz. Jadi kita bagi satu kemahiran kat mereka yang mereka boleh dapat menjana pendapatan mereka di luar. Sejujurnya saya sangat bangga kerana akhirnya saya dapat menempatkan diri dalam bidang yang didominasi oleh kaum lelaki. TVET ni dia akan memang banyak membantu memastikan industri marine ni sentiasa terus ke depan. Sejak dibuka secara rasmi pada tahun 1998, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menjadi antara hub penerbangan terpenting di rantau Asia Tenggara. Industri penerbangan membuka banyak peluang pekerjaan termasuk bidang berkemahiran tinggi seperti pengendalian pesawat. Tidak dinafikan, kepakaran juruterbang mengemudi pesawat berupaya memastikan pelepasan dan pendaratan dilakukan dengan selamat. Namun, mendapat green light daripada jurutera penyelenggaraan pesawat juga adalah perkara penting sebelum kapal terbang meninggalkan lapangan. Graduan Institut Teknologi Penerbangan MIAT, Universiti Kuala Lumpur, Nur Syuhada Abdul Rijal sudah hampir selesai menjalankan tugasnya memeriksa pesawat kargo milik World Cargo Airlines ini. Tidak boleh bekerja seorang diri. Tugasan penyelenggaraan pesawat adalah tugas beramai-ramai. Jadi cooperation daripada semua pihak tu sangat penting. Semuanya saling bantu-membantu. Technician membantu engineer dan engineer juga perlu bantuan daripada technician. Jadi kami semua adalah satu tim dan selalu bekerja bagaikan sebuah keluarga. Pada saya bekerja dengan pesawat adalah sangat menyeronokkan. Sewaktu saya kerja, saya hanya dapat melihat kapal terbang take off dengan landing. Tetapi kini, saya sendiri dapat involve bekerja dengan pesawat sebenar. Dan Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana diberi peluang ini. Menikmati pengalaman suasana bekerja di lapangan terbang bersama dengan rakan-rakan sekerja yang begitu supportif, Alhamdulillah. Pesawat perlu diselenggara mengikut spesifikasi ditetapkan sebelum pesawat berlepas. Tempoh masa pemeriksaan dan kerja-kerja penyelenggaraan keseluruhan pesawat adalah bergantung kepada jadual pergerakan pesawat tanpa mengira siang atau malam. Antara tugas-tugas dilakukan adalah pemeriksaan keseluruhan pesawat, servis komponen, troubleshooting dan baik pulih. Saya lebih gemar bekerja di waktu malam, 9 malam ke 9 pagi. Kerana pada waktu itu cuaca lebih sejuk dan lebih selesalah untuk pergerakan kita dan menjalankan tugasan-tugasan kita di kapal terbang. Cabarannya di sini adalah apabila kita bekerja malam, apabila larut malam dalam pukul 3.4 kita dah mula mengantuk, tetapi keseronokannya ialah apabila kita perlu bersama dengan rakan-rakan untuk menyiapkan tugasan. So bersama-sama menahan gantuk, tapi kita perlu mengikut standard yang ditetapkan. Dalam bidang aviation, we can see that there is no room for error. Jadi semua task perlu, every task must be perfectly done. Kita berhujan pun kita masih bekerja. Kita tidak mahu kapal delay, jadi kita akan redah jugalah hujan. Selagi tak ada kilat, kita akan tetap bekerja. Saya rasa itu adalah pengalaman manislah. Kita bersama rakan-rakan sekerja, berpanas, berhujan, sama-sama berkuyup bersama-sama di sekitar di kawasan airport. Selalunya apabila kita busy, kita dah tidak hirau dah keadaan kita yang berpeluh ke, dah berkuyup-kuyup ke. Janji kita nak kapal terbang tu semua tas siap, apa dapat dipart dengan selamat. Kami dah lebih daripada seronok dah. Itu dah cukup dah untuk kami. Institut Teknologi Kejuruteraan Marine Malaysia, MIMET, Universiti Kuala Lumpur antara pusat pengajian yang menawarkan bidang berkaitan marin dan maritim. Wan Ahmad Safwan Zakaria sudah memasuki tahun ketiga dilantik sebagai tenaga pengajar di sini.
Sebelum ini, tugas Safwan adalah di lautan, memastikan keadaan kapal, terutama enjin berfungsi dengan baik. Enjin, umpama jantung kepada kapal yang sedang berlayar, tidak boleh gagal berfungsi. Kini, pengalamannya itu disalurkan kepada pelajarnya yang berminat mencuburi bidang yang sama. Enjin biasanya sama saja, dia menggunakan enjin 2-stroke dan 4-stroke. Pada permulaan semester memang agak sukar untuk saya berkongsilah dan membantu mereka. Tapi bila kita dah masuk minggu ketiga, minggu keempat, bila kita dah bawa student ini pergi ke workshop, melihat barang-barang secara fizikal, dia dapat membantu untuk student tersebut faham dengan lebih jelas. Itu antara kelebihan yang kita ada dekat UniKL MIMEK ni, di mana kita ada equipment yang lengkap untuk kita bantu pelajar. Antara fasiliti lain adalah bilik simulator enjin. Menerusi simulator, para pelajar dapat mengenal pasti permasalahan berkaitan enjin kapal secara maya sebelum beralih ke workshop. Haifa Fatira Wafa Nur Halimi, antara pelajar di sini. Okey, kalau dalam simulator ni, kita boleh dapat tengok macam control panel ataupun macam kita terhad lah kalau kita nak pergi tengok kapal sendiri. Macam mana kita nak tengok bridge tu, macam mana control panel ataupun bilik-bilik yang tertentu, bilik enjin semua terhad lah untuk kita pergi keluar di dalam kapal sendiri. So, kegunaan stimulator room ni, kita boleh akses dalam ni, student boleh akses, boleh tengok and kita boleh adjust sendiri how to open the valve. Bila kita open valve, macam mana dia punya pressure naik semua. Also, bila kita dah belajar kat sini, bila kita nak operate sendiri dekat sana, kita tak ada lakukan kesilapan lah, which is tak ada kerosakan yang berlaku. Kita prevent daripada benda tu. Tu bagusnya lah ada simulator room and juga workshop. Kita sangat perlukan tenaga-tenaga pakar, especially yang keluar daripada universiti untuk menjadi teras dalam bidang marine. Okay. So TVET ni dia akan memang banyak membantu memastikan industri marine ni sentiasa terus ke depan dengan inovasi dan teknologi-teknologi yang kita akan explore lah. Okay, pada pendapat saya sekarang untuk marine engineer sendiri memang kita kekurangan jurutera marine di atas kapal. So demand tu memang ada, jadi memang Malaysia sekarang sangat perlukan jurutera marine. Dulu waktu saya baru mula dalam industri, peluang tu kurang disebabkan tak ada satu badan yang mengawal. Kebanyakan syarikat-syarikat kapal dia orang mengambil kelasi-kelasi ataupun jurutera marine daripada luar negara untuk mengisi kekosongan yang ada di kapal-kapal Malaysia ni. Tapi sekarang dengan bantuan daripada pihak yang berkaitan, dia telah menghadkan kru-kru daripada luar negara untuk mengisi kekosongan. Jadi kekosongan ni perlu diisi oleh orang Malaysia dan ini adalah satu peluang untuk anak-anak muda untuk mengisi kekosongan yang ada di atas kapal lah sebagai jurutera marine dan sebagai mekanik yang ada di atas kapal. Selaras dengan teknologi yang dinamik, pihak industri juga memerlukan tenaga kerja yang berkualiti. Maka, kurikulum berasaskan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau singkatannya TVET mampu melonjakkan jumlah tenaga mahir dalam bidang-bidang berkenaan. Menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, pembabituan golongan belia luar bandar dalam bidang TVET dapat dipertingkatkan melalui program-program kendalian institusi TVET at KKDW, sekaligus membantu maju Malaysia menjadi negara berkemahiran tinggi menjelang 2030. Ditubuhkan pada tahun 2002, Universiti Kuala Lumpur antara institusi TVET at KKDW yang memainkan peranan dalam melahirkan graduan berkemahiran tinggi terutama dalam bidang teknologi penerbangan dan marin. TVET merupakan satu bidang baru yang merupakan fokus negara dalam membina kumpulan tenaga kerja di kalangan rakyat, di mana TVET merupakan di mana pelajar-pelajar diberikan penekanan dalam bidang yang berkaitan dengan technical dan vocational. Ya, sebagai sebuah negara yang sedang berkembang maju, kita memerlukan ramai pakar-pakar dalam bidang-bidang terutama yang berkaitan dengan industri dan sebagainya. Jadi melalui TVET yang kita perkasakan, kita akan melahirkan ramai tenaga kerja yang berkemampuan, berwibawa untuk membawa negara ke tahap yang lebih tinggi.
di mana graduan-graduan TVET akan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara, terutamanya yang berkaitan dengan industri yang memerlukan kemahiran, kepakaran dan sebagainya. Kolaborasi antara institusi dan syarikat industri menerusi konsep Teaching Factory dapat memberi gambaran awal kepada pelajar tentang bidang yang diceburi. Kerjasama ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, win-win situation. Pengalaman yang dikumpul ketika amali memudahkan graduan menyesuaikan diri ketika sudah mempunyai kerjaya sendiri. Teaching Factory yang kita sedang laksanakan di MIAT di UniKL ni, di mana para pelajar akan didedahkan secara langsung dengan industri dan mereka berpeluang untuk menimba pengajian dalam kemahiran dalam keadaan yang amat baik, dan mungkin kita tak dapat kalau kita belajar di kelas, di bilik darjah sebagainya kan. Tapi bila kita duduk sini di bawah program Teaching Factory ni, kita akan dapat belajar secara terus dengan pihak industri yang memang terlibat lama dalam bidang ini. Dan di sini kita boleh lihat bukti nyata bahawa MIAT telah dapat melahirkan ramai pakar-pakar dalam bidang penyelenggaraan, pembaikan helikopter dan sebagainya. Dan kita juga telah membuktikan bahawa keboleh pasaran pelajar-pelajar yang dilahirkan oleh UniKL telah mencapai lebih daripada 98% dari segi keboleh pasaran. Dan trend tersebut makin meningkat dan kita juga berharap bahawa trend ini akan terus meningkat di mana lebih ramai para pelajar, lebih ramai rakyat kita terlibat dalam bidang. Madrasah Baitut Taqwa Warahmah ditubuhkan pada Januari 2016. Diasaskan oleh Khairul Amir Ahmad. Pusat ini menempatkan hampir 60 pelajar berusia 7 hingga 20 tahun yang rata-ratanya datang dari keluarga susah dan asnaf. Tahun lalu, madrasah ini ditawarkan mengikuti kursus kemahiran di bawah kelolaan Kolej Kedah. Kolej Kedah merupakan sebuah lagi institusi TVET at KKDW yang menawarkan pelbagai program kemahiran untuk diceburi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم. Peluang itu tidak dilepaskan apabila seramai 16 pelajarnya terpilih untuk mengikuti kursus di dalam bidang menjahit, kulineri dan penyelenggaraan kereta. Antaranya Muhammad Sobri Zamharil. Berusia 20 tahun, sebelum ini dia tidak pernah menjahit dan sangat tidak menyangka memiliki bakat dalam bidang jahitan. Menjahit ni awal-awal je susah. Lepas tu dah lama dah orang cakap sebati dah ngam dengan mesin, dia okey lah. Macam pasang kolam, lebih kurang macam tu. Pernah juga tersilap ukur. Sebab tu baju yang tu ada baju yang tak jadi apa semua. Ukuran terlebih sebelah. Lepas tu kurang semua ada. Jadi tak sama. Rasa kelakar juga sebab tak jadi kan. Lepas tu usaha lagi dah buat. Tu baju yang ketiga keempat macam tu. Jadi. Sebelum ni usia ukuran kamu kan? Ya. Okey. Kita pakai bahagian bukaan ni untuk bagi butang nanti. Kamu kena iron. Kamu lipat dia cantik. Kamu kena iron. Bagi sudut ni nanti nak cantuman kola ni kena bagi sama dulu. Kan? Bila cantuman dah sama, kiri dan kanan baru kamu boleh lipat dia bagi elok. Lagi tak sama, kamu jangan cantum lagi. Okay, bila dah pasang kola, kiri dan kanan dah sama, okey. Kursus jangka pendek dijalankan dalam tempoh 6 bulan. Setiap hari Selasa dan Rabu, Sobri bersama rakan-rakan akan dihantar menaiki van ke Kolej Kedah yang terletak hanya 1 kilometer dari madrasah. Baguslah sebab sekarang pun susah juga cari kerja kan. Tapi ambil jugalah pengalaman ni kan. Belajar awal tu memang tak seronok apa semua. Lepas tu dah cikgu ajar, cikgu pun baik apa semua.
dia jadi berminat pula nak ni projek apa. InsyaAllah kalau ada lagi lepas ni saya ingat nak sambung lagi lah. Kat mana-mana untuk level lagi tinggi. Menjelang tahun 2030, Malaysia memerlukan lebih 30,000 pekerja berkemahiran tinggi dalam sektor penerbangan. Tidak dinafikan jawatan jurutera dan juruteknik penyelenggaraan pesawat antara kerjaya paling dikehendaki industri sejajar dengan perkembangan dalam sektor penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat di peringkat global. Perjalanan Nur Syuhada sebelum bergelar jurutera penyelenggaraan pesawat bermula dari bawah. Sebaik tamat pengajian di Institut Teknologi Penerbangan Malaysia, MIAT, anak sulung dari 3 beradik ini terus fokus menyambung pengajian ke dalam bidang mekanikal pesawat. Bermula sebagai juruteknik, setelah beberapa tahun, Syuhada akhirnya berjaya menjadi jurutera penyelenggaraan pesawat berlesen bagi model Boeing 737 Next Generation dan Airbus 320 sejak awal tahun lalu. In early years, saya membesar di Kampung Melayu Subang. Saya rasa itu adalah sebahagian daripada perjalanan hidup saya di mana sewaktu saya berumur 4 tahun, ayah saya sering membawa saya untuk melihat kapal terbang mendarat di Sultan Abdul Aziz Shah Airport di Subang. Jadi dari situlah bermula di mana daripada kecil kita selalu tengok kapal terbang. Jadi sampai ke besar saya memilih untuk menceburkan diri dalam bidang aircraft maintenance. Kini, Syuhada berjaya menempatkan diri di sebuah syarikat penyelenggaraan pesawat Mas Gerbang Sendirian Berhad yang berpangkalan di KLIA Selangor. Sebelum ke lapangan, Syuhada akan memeriksa sekali lagi masa ketibaan pesawat agar dapat tiba ke lokasi pada waktu yang sesuai. Kebiasaannya, Syuhada dan pasukan akan bergerak 15 minit lebih awal dan perlu melalui pintu pemeriksaan keselamatan. Hanya kaki tangan dan kenderaan yang berdaftar sahaja dibenarkan berada di kawasan landasan. Saya merupakan seorang B1.1 engineer specialized in aircraft structure, power plant and also mechanical parts. Tidak dinafikan sewaktu saya mula-mula menjadi licensed aircraft engineer, timbul perasaan yang agak takut kerana tugasan menjadi seorang licensed aircraft engineer merupakan satu tanggungjawab yang besar. Saya perlu memeriksa kapal terbang daripada nose ke tail. Semua sistem structure, kulit structure kapal, parts everything adalah di bawah tanggungjawab saya. Keselamatan kapal terbang adalah di bawah tanggungjawab saya. Seperti kenderaan lain, contohnya kereta atau motor, jika berlaku kerosakan, kita boleh parking di tepi jalan, tetapi tidak untuk pesawat. Kita tak boleh parking kereta, there is no parking in the sky, on the cloud. So, semua tugasan perlu dijalankan dengan baik, selamat untuk kapal dan juga selamat untuk kru kami yang bekerja. Sepanjang 9 tahun berlayar di lautan, Wan Ahmad Safwan pernah bertugas di beberapa jenis kapal, termasuk kapal kargo, kapal korek dan kapal tangki. Meski bertugas di kapal yang berbeza, asasnya tetap sama. Ilmu dan pengalaman banyak membantu dirinya menyelesaikan permasalahan. Baginya, kemahiran perlu diasah. Jika dibiarkan tidak terusik, hanya akan berada di takuk yang sama. Meski sudah beberapa tahun meninggalkan lautan, namun pengalaman semasa bertugas di Lautan Biru memberi 1000 makna. Okey. Dari segi life di atas kapal, boleh saya katakan kita mostly kita enjoy dengan life kita sebab kita mempunyai kawan daripada negara-negara yang lain dan kita dapat belajar dan lihat bagaimana dia punya culture dia,
kita dapat tengok orang lain punya culture dan cara bekerja dia orang. Pada permulaannya agak struggle juga sebab pertama kali naik ke kapal berjauhan dengan family, bagi saya itu adalah cabaran utamalah untuk menjadi seorang jurutera marine. Tapi bila kita dah lama dalam industri, setahun atau 2 tahun, kita akan start familiar dengan environment untuk bekerja di atas kapal. Jadi isu tersebut telah pun tak jadi masalah lah. Dan cabaran dari segi sebagai jurutera marine di atas kapal, mungkin setiap equipment ataupun mesin kita mempunyai masalah-masalah yang berbeza. Dan di atas kapal pun kita mempunyai jurutera marine yang lain yang akan membantu dan menasihati kita jika ada masalah lah. Pada 2018, Safwan dinobatkan sebagai graduan pertama alumni Institut Teknologi Kejuruteraan Marine Malaysia, MIMET, Universiti Kuala Lumpur yang berjaya memperoleh kelayakan pangkat Ketua Jurutera daripada Jabatan Laut Malaysia. Ia melayakkan lelaki 34 tahun ini mengendalikan enjin melebihi saiz 3,000 kW ke atas. Walaupun hanya memegang jawatan Ketua Jurutera dalam tempoh singkat, Safwan tidak pernah menyesal. Yang pasti, kini Safwan mengambil langkah membimbing generasi baharu memastikan lebih ramai pelapis berkemahiran tinggi di dalam sektor marin. Dari segi gaji, seperti kita tahu memang kalau kerja dekat laut memang agak tinggilah dia punya gaji. Dan macam sekarang saya bekerja di darat, terdapat penurunan hampir 50% daripada gaji saya yang ada di laut lah. Tapi pada saya ini tidak menjadi masalah disebabkan waktu saya bekerja di laut saya telah pun selesaikan semua hutang-hutang saya. Dan bila saya bekerja di darat, gaji tersebut cukup untuk menampung keluarga saya. Memang kita dah ready untuk bekerja di darat. Sebab tujuan kita adalah untuk membantu generasi-generasi muda untuk menjadi jurutera marine macam yang saya dah capai. Madrasah Baitul Taqwa Warahmah antara pusat tahfiz siri pertama dalam program tahfiz TVET at College Kedah. Kursus jahitan yang ditawarkan fokus kepada teknologi pembuatan pakaian lelaki. Dalam tempoh 6 bulan, para peserta kursus berjaya menghasilkan jubah, baju Melayu, t-shirt dan kemeja. Menerusi jahitan, seseorang mampu menjana pendapatan sehingga ratusan ringgit sehari, bergantung kepada rekaan yang dihasilkan. 6 bulan selepas tamat kursus, beberapa buah mesin jahit telah dapat disediakan di madrasah. Fasiliti di bilik ini meskipun belum lengkap, tetapi sudah cukup untuk para pelajar meningkatkan kemahiran mereka. Bahkan, Kolej Kedah turut sama-sama memantau peningkatan pelajar-pelajar ini dari masa ke masa. Macam mana Sobri? Okey? Okey. Sampai kat mana dah buat kerja? Sampai kat mana? Semua bawah ni saja hari. Mula bawah ni lah. Ya. Saya nampak dari segi jahitan dah okey ni. Dan dari segi jahitan ni memang cukup cantik lah ni. Dan kalau kita tengok daripada ni dah kemas dah. Dari segi penggunaan mesin ni pun dah okey dah. Di collar ni memang cantik lah. Memang dia ada kualiti lah. Tapi kena banyak mahirkan diri lagi. Alhamdulillah. Jadi kita kena sikap yang kita bawa ni, kita tidak menekan pelajar tentang keinginan. Kita tak menyekat keinginan mereka untuk hidup di dunia luar. Jadi bila kita ubah konsep daripada tahfiz yang sepenuhnya, kita ubah sikit konsep untuk mereka berkemahiran, apa yang dibawa dan tunjukkan mereka lebih ceria, mereka lebih terbuka, mereka lebih mengetahui tentang kehidupan di luar. Jadi makna kata mereka lepas ni mereka tak perlu takut bahawa di tahfiz juga, jika kita buat tahfiz TVET ni, makna kata tak perlu takut, bukan sekadar untuk jadi ustaz. Yang mampu jadi ustaz pun jadi ustaz, yang tak mampu jadi ustaz, apa dia pun nak buat? Adakah dengan biar mereka duduk macam tu? Jadi kita bagi satu kemahiran kat mereka yang mereka boleh akan dapat menjana pendapatan mereka di luar. Mereka boleh bawa diri mereka di luar, bukan sekadar sebagai seorang budak pondok atau budak tahfiz yang hanya tahu bab mengaji itu saja. Jadi sekarang ni saya buat pun dapat CJ pun semua pakaian untuk lelaki macam jubah, t-shirt, kurta, baju Melayu, kemeja. Lepas ni kalau dapat lagi peluang,
buat untuk fashion untuk baju wanita pula, saya harap dapat masuk macam tu lah. Lagi banyak kemahiran dan pengalaman yang buat kat luar tu, saya harap lepas ni kalau dapat kuasai kemahiran membuat pakaian lelaki dengan wanita, saya harap saya nak peluas lagi macam buka kedai ke apa semua ke, tolong orang masyarakat apa semua macam tu. Macam baju ni baju Melayu moden. Baju ni ini baju yang pertama kali siap selepas 3 kali percubaan. Jadi baju ni dia punya collar dia bukan macam baju Melayu yang biasa. Dia baju collar dia collar bertemu. Kalau baju Melayu yang biasa ni collar dia selisih. Yang ni pula baju jubah belah, jubah imam yang baru siap tadi. Alhamdulillah selepas 4 hari buat siap juga baju ni. Baju ni penggunaan untuk rasmi pondok. Assalamualaikum Mas Beri. Waalaikumsalam. Tolong jahit selak kami tak boleh? Selak apa? Boleh koyak kan? Kemahiran menjahit turut digunakan untuk membantu warga madrasah, terutama adik-adik kecil yang masih belum mahir pengurusan kendiri. Tolong diorang pun, tolong jahit kat diorang pun, diorang happy lah sebab boleh pakai selak tu lama lagi. Koyak juga? Main apa? Dah, kita koyak. Lagipun diorang pun kecil lagi. Apa lagi kalau nak tolong apa kalau bukan abang-abang kat sini. Siap dah. Nah. Terima kasih. Sama. Program tahfiz TVET at Kolej Kedah adalah inisiatif pihak institusi dalam membuka ruang kepada para pelajar tahfiz mengasah bakat dalam bidang kemahiran secara percuma. Siri pertama melibatkan 42 pelajar dari 5 buah tahfiz di Kedah. Program yang ditawarkan adalah sebanyak 7 program kemahiran dan pihak tahfiz boleh membuat pilihan mengikut kesesuaian pelajar. Tahfiz TVET at Kolej Kedah telah kita laksanakan pada 2022 tahun lepas. Tahun ini 2023 kita laksanakan bagi fasa yang kedua setelah kita melihat sambutan yang memberangsangkan. Tahun lepas kita laksanakan seramai 42 orang pelajar melibatkan 5 tahfiz. So tahun yang ni, tahun 2023 ni kita laksanakan melibatkan 6 tahfiz sampai 40 orang. Kini, pendidikan TVET bukan lagi pilihan kedua atau pilihan akhir. Pendedahan berterusan telah membuka mata ibu bapa, belia dan remaja tentang kepentingan bidang teknikal dan vocational dalam kelangsungan ekonomi. Menerusi kerangka sistem pendidikan TVET at KKDW, Kementerian telah merangka ekosistem pendidikan yang jelas sehingga ke peringkat tertinggi. Mungkin bukan semua orang berpeluang untuk masuk dalam high TVET, boleh masuk universiti dan sebagainya. Tapi mereka boleh masuk di institusi TVET yang lebih rendah, bermula dengan peringkat yang lebih rendah. Contohnya di sana kita boleh dedahkan mereka dalam bidang-bidang kemahiran yang basic. Gunting rambut, make-up, repair, aircon dan sebagainya. Tapi akhirnya, bidang-bidang tersebut boleh menjadikan satu career untuk mereka selepasnya maju dalam bidang masing-masing. Di Malaysia, kerajaan membelanjakan lebih daripada 6.8 bilion setiap tahun bagi kita memperkasakan industri TVET ini. Dan kita amat berharap dan melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak industri, syarikat-syarikat besar dan sebagainya. Dan kita berharap sampai satu masa nanti negara ini akan menjadi negara yang betul-betul bergerak seiring bagi memajukan TVET di dalam negara ini. Wanita juga tidak terkecuali dalam memperkasa bidang kemahiran, tidak kira dalam apa jua sektor. Kejayaan lepasan institusi TVET seperti Safwan, Syuhada dan Sobri membuktikan TVET relevan dan mampu bersaing di peringkat global. Tidak dinafikan stereotip yang menyatakan bidang ini merupakan man-conquered world.
didominasi oleh kaum Adam, tetapi saya di sini telah membuktikan bahawa wanita itu mampu menggalas tanggungjawab dan mendepani cabaran dalam rutin harian bekerja di dalam bidang penyelenggaraan pesawat. Sejujurnya saya sangat bangga kerana akhirnya saya dapat menempatkan diri dalam bidang yang didominasi oleh kaum lelaki, dapat survive dalam bidang ini, dan saya berharap saya akan terus maju pada masa akan datang.